أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إذا هزن شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم علماء علمنا. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bagi fursah kepada kita, boleh kita mari jumpakan dalam majlis ilmi yang maha mulia ini pula. Selamat pagi pada saudara-saudara semua yang masih lagi diikuti ini majlis. Alhamdulillah, kita mari jumpa pula pada halaqah ini, iaitu sambungi daripada kita belajar dah halaqah yang lepas, iaitu kita tahu dah kata i'rab tu lagu mana dan apakah alamat i'rab. Hari ini insya-Allah kita masuk bab baru, iaitu babu ala ma'rifati alamatil i'rab. Ini satu bab yang nak bicarakan iaitu apa, pengenalan alamat-alamat i'rab tu. Lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal waw wal alifu wan nun. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Fil ismil mufradi wa fi jam'it taksir wa fi jam'il muannatsis salimi wa fi jam'il muannatsis salimi wa fil fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Itulah kita nak belajar pada pagi yang maha mulia ini, iaitu tentang masalah kita nak mari buat pengenalan, iaitu alamat-alamat i'rab. Salah satu daripadanya iaitu alamat rafa'. Rafa' tu kita sentiasa maklum. Rafa' ni bahasa Arab, bahasa kita ni baris lah. Baris depan tu. Tu raf'un. Kata musannif di sini, musannif asalnya iaitu Syekh Al-Ajrumi sebagai mati asal dia kata lirraf'i arba'u alamatin. Rafa' tu ada 4 alamat, 4 pecemeh. Iaitu 4 pecemeh, iaitu satu tanda lah kita nak kenalkan rafa' saat ni tu. Rafa' dengan gapo tu? Iaitu dia kata ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Tu dia. Ada 4 alamat ni. Rafa' dengan dhammah, rafa' dengan waw, rafa' dengan alif dan rafa' dengan nun. Rafa' dengan nun. Iaitu gapo? Iaitu kita nak mari kenal satu persatu kata rafa' dengan dhammah tu ada apa tempat. Sebab kita sentiasa maklum dalam bahasa, dalam lugah Arabi saat ni tu di sana kita akan jumpa orang panggil kalimah, dan kita jumpa juga ada kalimah dan ada jumlah. Kalimah tu satu-satu tu, kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah harah. Maka disusunkan segala kalimah tu menjadi satu jumlah. Maka dalam satu jumlah tu memanglah ada kalimah. Tu ada kalimah tu, kalimah isim. Maka isim tu baik beberapa pula. Isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak. Tu mufrad, tasniyah, jamak. Dalam mufrad tu lagu mana tik. Dalam tasniyah tu lagu mana tik, dan dalam jamak. Jamak tu ada beberapa pula. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir, ada isim jamak. Tu dia. Di sana ada dia. Maka di sini kita nak tahu kata bagi rafa' saat ni tu ada 4 alamat. Salah satu alamat dia tu
alamat dia iaitu ad-dhammah. Dia panggil rafa' dengan dhammah. Maka rafa' dengan dhammah tu ada berapa tempat? Ada berapa tempat di sini makna kata apabila kita nak hukumkan satu kalimah saat ni tu rafa' dengan dhammah. Kita nak hukum di atas kalimah gapo? Itu kita mari tahu malam ni. Dah kita mari tahu malam ni. Sebab di sana kita jumpa isim mufrad lah, kita jumpa jamak lah, kita jumpa isim tasniyah lah. Tu dia. Maka di sini dia katanya tersabitlah bagi alamat bagi rafa' saat ni tu ada 4 alamat. Lirraf'i arba'u alamatin. Lirraf'i arba'u alamatin. Lagu ni sokmo lah dalam bahasa Arab ni musannif kita nak ajar kita kata di sana ni cara tulis. Dah cara tulis tu kalaulah kita tulis lagu ning ya mafhum lagu ning, kalau kita tulis lagu ning ya mafhum lagu ning, walaupun pada makna tu baik serupa ya, iaitu apabila kita nak royak tu benda tu ya, tapi cara takbir tu dia panggil tafannul ibarah, cara tanwi' nak buat ibarat berlain ni. Maka ibarat berlain ni tu ya ada faedah dia lah. Maka di sini musannif bagi kata bawa data di sini kata lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wa hiya al-aslu wal wawu wal alifunu wal alifu wan nunu wa hiya naibatun 'anil dhammati. Wa hiya naibatun 'anil dhammati. Hak saya baca tadi iaitu mata ajrumiyah. Ini orang panggil mata mutammimah bagi ajrumiyah. Yang bawa alat lagu ning lah. Lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wa hiya al-aslu wal wawu wal alifu wan nunu wa hiya naibatun 'anil dhammati. Gapo yang nak royak? Yang nak royak kata di sana bagi rafa' saat ni tu miliklah bagi rafa' tu, sabitlah bagi rafa' tu ada 4 alamat. Ada 4 alamat. Yang pertama iaitu alamat rafa' tu rafa' dengan dhammah. Dhammah pun dia panggil baris depan juga. Rafa' dia panggil rafa' dengan dhammah. Rafa' dengan dhammah. Dia kata sini dia kata wahyal aslu. Hak ni asal. Hak ni kebanyakan rafa' dengan dhammah ni lah dia panggil kebanyakan. Kebanyakan hak kita dak jumpa. Sebab ia asal. Tu dia. Wal wawu. Tu dia baca wal wawu. Dia baca dengan baris rafa' juga. Dia baca dengan baris rafa' juga sebab apa? Sebab wa tu dihukumkan oleh para ulama kata wawul ataf. Wawul ataf. Wa ataf ni makna kata dia kena ikutlah, kena ikut hak asal. Kalaulah kita baca ad-dhammatu wal wawu kena baca baris dhammah juga sebab ia ataf kepada dhammah. Wal alifu supaya juga wa tu dipanggil wa ataf juga. Wal alifu dia baca alifu juga. Tu dia. Wal alifu wan nunu. Baca supaya habis. Dia panggil wawul ataf. Ataf tu duduk dalam bahagian satu panggilan iaitu at-tabi' wal matbu'. Hak ikut dan tempat kena ikut. Maka tempat ikut ia duduk tempat rafa'. Maka hak ikut ia pun kena rafa' jugalah. Tu dia. Maka dia kata ad-dhammatu dia duduk tempat badal. Badal bagi apa? Badal bagi arba'u tu. Sebab ya badal rafa' mubdal minhu rafa' badal pun kena rafa' jugalah. Tu lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu wa hiya naibatun 'anil dhammati. Dan iaitu apa? Al wawu wal alifu wan nun itulah naibatun, gatilah ia al mazkur minas salasati tu gati daripada dhammah. Tu mana kata kalau kita ngaji hak kitab-kitab baru-baru ni dia kata hak ni alamat asli, hak ni alamat far'i. Hak ni hak tempat asal, humi asal, hak ni hak cabai ikut hak asal. Lagu tu lah. Tu dia hurai lagu tu lah. Apabila kita jumpa lagu ni, kita fahamlah kata di sini dia nak royak kepada kita kata
Hak ni alamat asal, hak ni alamat cabang. Maka alamat asal ni makna gano? Makna kata kebanyak ke hak asal tu je lagu tu lah. Supaya kita dak wayak sama-sama lah. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Bah kalau datang dengan majaz, orang panggil gapo? Panggil forok lah, bukan asal. Tapi asal pada cakap pe tu, ia faham dengan cara hakikat lagu tu. Bila nak boleh panggil kalam saat ni tu cakap pe kita tu jadi majaz. Apabila ada di dalam cakap pe kita tu cara yang nak memalingkan daripada asal pergi kepada majaz. Supaya di sini dia kata dhammah ni orang panggil alamat asal. Maka hak lain lagi al-mazkur daripada tiga lagi tu iaitu al-waw wal alif wan nun tu panggil alamat far'i. Makna cabang daripada tu lah. Mana nadilah yang daripada dhammah tu. Kalau asal tu orang panggil al-ghalibu wal aksar. Kebanyak ke dan pada ghalib. Pada ghalib tu rafa' dengan dhammah lah. Tu dia. Kita royak saat ni kata, takbir lagu ni, lagu mana di sini? Dia bawa datang mari dengan harah ja dulu. Tu supaya tu royak dalam Quran tu. Dalam Quran tu lah kata walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang mari dengan la juga. Mari dengan la juga. Maka mari lagu ning ini orang panggil kata cara erak aja tu tak serupa dengan hak cara biasalah. Hak biasa ni golek ke cara erak kalulah datang isim zahir di awal jumlah, datang isim zahir di mula-mula jumlah tak ning tu dihukum kata isim zahir tu dihukum kata mubtada lah. Tiba-tiba mari di awal jumlah tu mari dengan harah jar. Mari dengan harah jar, tak kira lah mari wafi ke, mari dengan la ke, mari dengan apa tu, maka dihukum di situ orang panggil khabar muqaddam. Dan khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Maka asal dia tu masalah jumlah ismiyah tu asal dia kena mubtada dulu, khabar tu dia takhir daripada mubtada, dia duduk belakang pada mubtada, tiba-tiba jumlah dia dipaling. Paling gi kata no? Paling gi kata asal mubtada tu duduk di awal, tiba-tiba mubtada mari duduk di akhir, khabar gi duduk di awal. Kalulah jumlah lagu ni, ingatlah wahai saudaraku, wahai adik-adik yang baru nak belajar ni, atau abang-abang nak murajaah, kita mari murajaah ni kita ingat bahawasanya kalau jumlah lagu ni orang panggil jumlah al-hasrin, tufidul hasar. Mana kata nak mensipankan, nak menentukan kata satu masalah tu hak tu ya. Hak itu saja ya. Seperti di sini. Mana kata bagi rafa' saat ni tu ada 4 alamat ni ya. Tak ada dah 5 ni 7 8. Tak ada dah. Nak menentukan rafa' tu ada 4 alamat ni ya. Sebab tu dia bawa datang hakut takdim takhir wa hakut takhir takdim. Ulama balaghah kata wa hadhil jumlah tufidul hasra. Ini jumlah ni menunjuk kata nak menentukan. Itu dia. Perhati baik dengan molek dah. Kita dengan molek dan kita perhati molek, insya-Allah kita dapat boleh faham. Kita dapat boleh faham. Dan kita kena doa kepada Tuhan semua lah. Tuhan kita tambah ilmu kepada kita dan tambah faham kepada kita. Tak payah kali. Kita orang nak belajar bahasa Arab ni tahun 1, tahun 2, tahun 3 ni. Apabila kita masuk pada bicara idea ni sungguh ni tak payah kali. Cuma kita kena tahtim molek, niat molek supaya kita nak dapatkan daripada guru kita, supaya kita dapat boleh murajaah. Tu dia. Sebab tu kita terjemuh kata tersabitlah bagi rafa' saat ni tu 4 alamat. Tersimpanlah bagi rafa' saat ni tu 4 alamat. Ya terjemuh lagu tu lah. Asal jumlah lagu mana? Arba'u alamatin thabitatun lirraf'i. Iaitu 4 segala alamat saat ni tu tersabit miliklah bagi rafa'. Tu sabitatun tu orang panggil ta'alluq mahzuf bagi jadi apa? Jadi mubtada Jadi mubtada muakhar lirraf'i arba'u alamatin.
Ai arba'u alamatin thabitatun lirraf'i. Ada panggil takluk mahzuh, khabar muqaddam, arba'u mubtada muakhar. Kalau kita ambil jumlah semula, lagu mana? Arba'u alamatin thabitatun lirraf'i. Lagu tu? Tu dia. Dah kita tengok banyak dalam gapo? Dalam tulis tu dia lagu tu lah. Ya lagu tu lah. Kalau kita tengok tu, banyaklah kita tengok dalam jumlah-jumlah hak dalam bahasa Arab hak ni tu dia mari rupa lagu tu. Tu. Kalau itu kita masuk dalam bicara dia kata rafa' dengan dhammah tu ada apa tepat? Ada apa tepat kita nak rafa'kan dengan dhammah saat ni tu. Dia kata fa amma dhammatu fa ufal fasihah amma mari datang di awal jumlah lagu ni ia panggil amma nak tafsir. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Ada juga amma di sana, amma syartiyah. Seperti tu saya kata wa amma man. Yang masuk amma juga dah. Tu dia panggil sini amma nak mari nak tafsir hak ijmal hak dulu tu dia panggil fa'al fasihah. Apabila lepas daripada amma tu golek ke i'rab jadi mubtada lah. Tu fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Dan maka ada pun dhammah saat ni tu maka adalah ia dhammah saat ni tu maka adalah ia dhammah saat ni tu menjadi satu alamat bagi rafa' saat ni tu jatuh pada apa? Pada 4 tepat. Jatuh pada 4 tepat ni lagu mana? Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'in muannatsis salimi wal fi'lil mudhari'i idza lam yattasil bi akhir syai'. Maka rafa' dengan dhammah tu ada 4 tepat ni. Nak hukumkan satu kalimah saat ni tu isim mufrad saat ni tu ketika rafa' dengan dhammah ada 4 tepat ni, iaitu ketika isim mufrad, ketika jamak taksir, ketika jamak muannas salim dan ketika fi'lul mudhari'. Ketika fi'il mudhari' hak tidak berhubung di akhir sewaktu. Tu dia kita nak kata tu dulu. Sebab keadaan fi'il mudhari' ni ada banyak. Ada fi'il mudhari' yang berhubung di akhir sewaktu dan ada fi'il mudhari' hak tidak berhubung di akhir sewaktu. Tu kita nak kecek hak fi'il mudhari' hak duk tepat rafa' dengan dhammah tu lagu mana? Dia kata fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Saya nasihatlah kepada diri saya sendiri dan kepada adik-adik abang-abang, kita mata jurumiyah ni kita hak layaklah segialah kita hafal. Dah hafal widuk le dada dan kita jumpa pergi belajar pula. Dah kita hafal. Mula-mula kita kena hafal dulu. Tu dia. Sebab tu ulama kita kata man hafizal mutuna faqad hazal funun. Siapa-siapa yang hafal mata-mata saat ni tu maka ia akan dapatlah segala ilmu-ilmu. Dan guru saya juga dia kata man hafizal mutuna faqad hazal funun. Hazal funun itu faqad fahimal funun. Siapa-siapa yang hafal mata nescaya ia akan fahamlah segala ilmu. Tu dia. Kadang-kadang ulama kita letak kata man fahimal mutun. Tu. Kadang-kadang man hafizah, tapi hak kita dengar dan tercatat dalam kitab-kitab ulama yang kata man hafizah. Sebab kita nak tadrib murid-murid kita saat itu hafal dulu. Mula-mula kita kena hafal. Hafal duduk dalam zihin kita. Apabila kita hafal dah, ia akan apa? Ia akan mari kita belajar, ia akan mari sendiri. Kita hafal lah perkara tersebut, tak rugi. Tak rugi. Setengah-setengah saudara-saudara kita ni mata jurumiyah ni wak wirid hari ye. Wak wirid hari ye ni tak mudah lah. Kita kata wak untuk dalam diri kita
Tak ada jadi kara rengko pun. Kita ada takut doa ni. Jadi siapa kata kira perkara tu rengko? Tak. Kita buat sebagaimana iktidak dengan ulama-ulama kita, hafalkan perkara tersebut, buat wirid di atas diri kita. Terutama orang yang jadi talabatul ilmi saat ni tu hafal satu persatu supaya apa? Supaya kita saat ni tu dapat ilmu saat itu jadi sajiyah. Duduk le tubuh badan diri kita. Bukan ilmu saat itu duduk le kitab saja. Tu dia. Dan saya sendiri alhamdulillah al-fakir. Saya sendiri pun hafal perkara tersebut. Kita hafal, kita usaha pula hafal alfiyah lah gapo ni. Tapi perkara ni kita melazimi di atas diri kita, tak ada gapo pun. Sebab ini sebagai ilmu wasail. Pertengahan kita nak fahamkan syariat kita, nak fahamkan hadis, nak fahamkan Quran, nak fahamkan kalam-kalam ulama kita. Takkan? Tu. Fa amma ad-dammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Amma dia panggil fa tu dia panggil fa'ul fasihah. Amma selepas pada amma mari isim zahir. Ad-dammatu tu isim zahir tu. Isim zahir tu ghalib selepas pada amma i'rab jadi mubtada. Fatakunu. Dan begitu juga mubtada apabila didahului dengan amma ghalib ya kena datang dengan jawab dengan fa. Fatakunu alamatan. Fa tu jawab amma tu. Takunu fi'l mudhari' fi'l mudhari' naqis. Takunu iaitu kana, dia panggil amilun nawasis. Fatakunu takdir hiya. Hiya tu dia panggil dhamir mustatir, jadi isim kepada kana. Fatakunu alamatan. Tapi baca alamatan. Dan sebab alamatan i'rab jadi khabar kepada kana. Tu hak ni kita kena duduk sama-sama lah. Dia panggil kana rafa' isim nasab khabar. Apabila kita jumpa kana walaupun di atas tasrih dia pun yakunu kun, kita kena apa? Kita kena i'rab, kita kena tasawur mula-mula kata apabila fi'lun naqis lagu ning iaitu sebagai amilun nawasikh, kita kena i'rab ya, kita tasawur kata dia merafa'kan isim, dia menasabkan khabar. Maka takunu hiya. Sebab apa kena hiya? Sebab kita duk ra'i tepat marji' kembali kepada dhamir mustatir saat itu kembali klik kepada apa? Kepada ad-dhammatu. Ad-dhammatu dia apa? Dia kalimah muannas sebab ada ta ta'nis tu. Tu dia. Alamatan tu khabar kepada takunu. Habis kita kalau kita mula-mula belajar tu kita kata takunu alamatun. Sebab kita i'rab jadi apa? I'rab jadi isim kepada kana lalu. Kita tak tengok dah kepada, kita tak ra'i dah kepada makna. Sebab itulah kita nak ra'i juga makna. Kalau sah makna, sahlah i'rab. Tu. Tak lazim pada sah i'rab ya sah makna. Dia ikut tu. Kita jalan di atas pendapat itulah. Alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Iaitu menjadi satu alamat bagi rafu'. Menjadi satu alamat bagi rafu' dhammah tu. Pada apa tempat? Fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat. Fi arba'ati mawadhi'a. Mawadhi'a tu i'rab ada sifat kepada arba'ati. Bagaimana kita baca mawadhi'a? Tu dia. Dia khafat dengan patah di sini. Dia khafat dengan patah. Nanti siapa bak dia lah. Dia panggil khafat dengan khafat dengan patah. Kerana dia tu setengah daripada ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Di atas wazan mafa'ila, mawadhi'a. Tu dia. Habis itu. Mana pak hak kita royak tadi tu fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Munsarifan kana au ghaira munsarifin. Isim mufrad hak yang diterima tanwin dan isim mufrad yang tak terima tanwin. Isim mufrad hak terima tanwin dan isim mufrad hak tak terima tanwin. Masuk belaka. Fil ismil mufradi munsarifan kana au ghaira munsarifin. Iaitu isim mufrad hak terima tanwin dan tak terima tanwin. Tu dia. Isim mufrad ni makna gano?
Dia kata di sini al-mufradu ma laysa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min asma'il khamsah. Isim mufrad tu bagai yang bukan daripada tasniyah, bukan pada musanna, iaitu bukan pada menunjuk di atas dua, dan bukan menunjuk di atas jamak, tiga naik ke atas, dan bukan juga menunjuk di atas mulhaq bagi musanna, mulhaq bagi jamak. Tu dia, kita akan belaka ni. Kita akan jumpa belaka. Kita akan jumpa belaka perkara tersebut ni. Seperti apa? Apabila kita jumpa kalimah isim apa? Isim mufrad. Apabila kita jumpa kalimah isim mufrad, maka nak tanya ketika rafa' tu, ya rafa' ke apa? Rafa' dengan dhammah. Kita tengok. Hak Tuhan kata iz qala Allah nahwu qala Allahu wa iz qala Ibrahimu wa iz qala Musa. Kita perhati tengok di sini dah. Kita perhati tengok di sini kata musannif kita selalu dah wa misa hak duk le Quran. Mana kata ana? Mana kata tertib musannif kita ni ya wa hujah mula-mula, iaitu hujah dengan Quran selalu dah. Tu dia sebab apa? Nak ajar kita saat ni tu talabatul ilmi saat ni tu kita duk sama-sama. Apabila kita nak hujah, apabila kita nak misal, kita idrak perkara yang ada dalam Quran. Sini. Iz qala Allah tu surah Al-Imran tu. Habis tu Tuhan kata, iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ingatlah ketika apa? Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi Sayyidina Isa, katanya, inni sesungguhnya Allah mutawaffika, Allah yang mematikan engkau, wa rafi'uka, dan Allah lah yang mengangkatkan engkau. Sebab kita sedia maklum dalam syariat kita pegang kata akidah kesimpulan iman kita kata Sayyidina Isa tidak wafat lagi, tidak mati lagi, bahkan Allah Subhanahu taala mengangkatkan dia. Wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan akulah yang membersihkan engkau daripada mereka-mereka yang ingkarkan kamu, mereka-mereka tidak beriman. Tu dia. Hak syahid kita nak iz qala Allahu. Mari dengar, ai panggil isim zahir. Qala Allahu. Allah menunjuk atas isim mufrad tu. Nah, isim mufrad. Maka isim mufrad di sini hak apa? Hak munsharif, hak boleh berbaris, hak boleh terima tanwin. Tu dia. Maka di sini dia nak terima taklih lah, nak terima tanwin taklih sebab dia masuk alif lam tu Allahu. Kita sedia maklum dalam bahasa Arab ni kalaulah hak tanwin saat ni tu ia tak boleh beripung dengan alif lam. Ia tak boleh beripung dengan alif lam. Kalau ada alif lam, dia tak ada tanwin. Kalau ada tanwin, dia tak ada alif lam, dia tak boleh beripung. Maka Allahu saat ni tu dipanggil ismul mufrad hak munsharif, hak boleh terima tanwin. Mana kata menunjuk atau dia boleh terima tanwin? Sebab asal dia apa? Ilahun. Kalau tak ada al tu ilahun. Tu mufrad itu ilahun. Maka di sini apabila ia ada alif lam, masuk alif lam kena Allahu. Wa iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika tu dalam surah Al-Imran tu. Hak kita syahid kita nak baca Allahu. Isim mufrad. Ya, isim mufrad. Maka isim mufrad di sini dia nak baca rafa'. Rafa' dengan gapo? Rafa' dengan dhammah. Tu dia. Rafa' dengan dhammah. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Tengok. Sebab fa'il tu dia kena hukum, dia kena rafa'. Tu dia satu persatu kita pergi dah. Munsharifan kana aw ghairu munsharifin. Habis itu. Wa idh qala Ibrahimu. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Tu dalam surah Baqarah juga ni ayat 126 tu
Dia kata wa iz qala Ibrahim, wa iz qala Ibrahimu. Tu Ibrahimu tu ai panggil mufrad juga. Mufrad ni hak ni ismu mufrad hak ghair munsharif. Isim mufrad hak kita tak boleh tanwin. Ya dari sana ada juga dah isim mufrad hak boleh munsharif dan isim mufrad hak ghair munsharif. Kita belajar dalam mata jurumiyah tak dulu tu iaitu ia tak ada royak lagu ni. Tiba-tiba apabila kita belajar mutammimah, ia mari masuk pula kait dengan hak munsharif wa ghair munsharif. Di sana ada apa? Ada kait di situ. Ya, ada kait di situ. Tu dia ada panggil ada kait. Kait ni makna ada mana kalau kita kata ada sifat so lagi lah. Isim mufrad hak munsharif. Kena ia kait dengan lafaz munsharif satu lagi. Maka Ibrahimu satu isim mufrad juga. Tapi ia ghairul munsharif. Hak tidak boleh terima tanwin. Ibrahimu. Dia baca. Ia rafa' juga tu. Sebab tu dia kata Ibrahimu saat ni tu ulama i'rab kata mana? Dia kata i'rab jadi fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'i dhammatun zahirah. Wa alamatur raf'i dhammatun zahiratun ala akhirih. Tapi dia saat ni tu dia tak boleh tanwin. Saat tu ada beberapa ilat lah. Dia saat ni tu dia ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh terima tanwin. Ilat ya setengah daripadanya Ibrahimu tu dia isim alam. Tu. Maka alam saat ni tu satu lagi dia alam hak ajam, hak ajami. Tu. Kalau kita tengok dalam Quran kita, bagaimana kalau orang bukan Islam dia kata, bagaimana orang Islam dakwa kata Quran tu bahasa Arab, sedangkan dalam Quran saat ni tu ada juga lafaz ajami. Seperti lafaz Ibrahim tu. Wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina tu. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim saat ni tu dia berdoa rabbi ja'al hadza baladan amina tu, ayat dari surah Al-Baqarah tu. Maka kita tengok apabila orang hak tak beriman saat ni tu dia berhujah kepada orang Islam, dia kata kamu dakwa kata dalam Quran saat ni tu semua tu lugah ajam, lugah Arabi. Tiba-tiba dalam masa sama dalam Quran tu ada juga ajami. Maka ulama Islam jawab dengan sekitar lalu kata apabila lafaz ajami maka diistimalkan, digunakan lafaz tersebut, maka menepatilah kalimah tu lafaz tu iaitu bahasa Arab juga. Tu dia. Maka apabila diistimalkan, mana kata menjadikan lafaz saat itu jadi mustakmal dalam bahasa Arab, maka lafaz tu jadi bahasa Arab juga. Tu. Supaya juga kita kata bahasa Arab apabila digunakan ke balik bahasa kita, orang ada gaduh kira kata bahasa ni bahasa Jawi, sedangkan bahasa ni bahasa Arab juga. Tu dia lagu tu. Tu dia guna supaya orang Jawi kita banyak. Orang Jawi kita apabila dia guna di atas lidah dia tu menjadi Arab tu jadi Jawi. Mung peher tak? Kamu peher ke tak? Peher tu bahasa Arab tu. Tu. Peher tu bahasa Arab tu. Hari ni kamu solat tak lagi? Tu. Solat tu bahasa Arab tu. Tu dia. Kita tengok tu panggil dalam bahasa Melayu kita sendiri pun menjadikan Arab tu kepada bahasa Melayu tu banyak juga. Zahir tak bagi demo. Zahir tak? Kita kecil zahir tu. Tu. Bahasa Arab dah tu. Kita tengok dah. Apa banyak orang panggil bahasa-bahasa Arab tu diistimal oleh orang-orang Melayu kita. Begitu juga Arab di sini makna tu dia masuk jadi banyak ke ulama orang Arab tu diistimalkan perkara tersebut. Maka menjadikan lafaz hak jami' asal jadi lafaz Arabi juga. Wa iz qala Musa. Ingatlah ketika berkatakan Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Ni surah Baqarah juga. Syahid kita nak kata kalimah apa? Kalimah Musa. Hak ni rafa' juga. Apa ni rafa' dengan dhammah juga. Tapi dhammah muqaddar. Tu. Kita tengok dalam misal 3 saat ni tu musannif kita bawa data di sini. Bawa data di sini 3 misal sungguh. Tapi hak mula-mula misal hak
isim mufrad juga, tapi hak nu munsharif. Hak yang kedua isim mufrad juga, hak ni ghair munsharif. Hak yang ketiga isim mufrad juga, tapi hak ni ari panggil rafa' pada dhammah juga, tapi hak muqaddar. Hak muqaddar sebab apa? Sebab ia ada alif di belakang tu. Sebab ia ada alif balik belakang tu. Ai panggil panggil fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Gapo ilat dia? Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Tegahlah daripada zahir dhammah tak ni itulah. Zahir dhammah nak tegah nak kata qala musayu tak leh. Jadi gapo? Ia menegahkan pasal ya uzur sebab Musa tulis belakang tu ya alif. Alif ni tak terima baris dalam bahasa Arab. Tu. Kita tengok hak ya uzur tadi tu ada alif, ada waw, ada ya. Di sana tu dinamakan huruf illah tak ke? Huruf illah tadi tu. Maka di sini kita tengok misal 3 ni mencukup pi lah. Mencukup pi lah bagi kita kata nak membuktikan kata rafa' pada dhammah saat ni tu pada isim mufrad. Kalaulah isim mufrad apabila dapat rafa' dengan dhammah. Rafa' dengan dhammah. Lagi akan kita belajar pula. Tempat nasab tu nasab dengan apa pula? Tempat jar tu jar dengan apa pula? Tapi kita tahu kata di sini kata apabila kita jumpa isim mufrad di mula-mula apabila kita dia duduk tempat rafa' tu automatik kita kena tasawur kata dia rafa' dengan dhammah. Supaya lafaz apa? Supaya lafaz baitun. Hadza baitun. Tu. Baitun tu lafaz apa? Lafaz mufrad. Semua lafaz mufrad. Rajulun, Muhammadun, Zaidun. Kita kata lagi. Binaun. Kita kata lagi lafaz mufrad apabila tika rafa' dengan dhammah. Tu kita tengok dah apa misal tu. Yang kedua wa fi jam'i taksir munsharifan kana aw ghair munsharifin, iaitu pada jamak taksir. Pada jamak taksir. Jamak taksir ni mudah-mudah kita faham kata iaitu kalimah yang pecah daripada bina mufrad. Satu kalimah yang pecah daripada bina mufrad hak asal. Seperti kita kata masjidun. Jadi, apa? Masajid. Sautun. Aswat. Kita kata apa? Jabalun. Jibal. Jabalun tu mufrad. Tapi apabila dia pecah daripada bina mufrad, jadi jibal. Kita akan belajar belakang ni. Yang pertama, iaitu 4 tempat tu isim mufrad dan jamak taksir. Jamak taksir ni, jamak yang kalimah yang pecah daripada bina mufrad yang seperti kita royak saat ni. Munsharifan kana aw ghair munsharifin. Hak kita boleh terima baris ataupun kita tak boleh terima baris. Tu. Wa fi tu wa harf ataf pada fil ismi mufrad itulah. Wa fi jam'i taksir. Wa fi jam'i taksir. Jam' taksir mana no? Huwa kita mari tanda sikit dah. Jamak taksir ni mafhum tu kita boleh dah kata dia saat ni tu gapo? Kata dia saat ni tu iaitu kalimah yang pecah daripada bina mufrad. Kalimah yang pecah daripada pecah ni faham dah. Kalau kita bahasa luar ni mana tu kalimah yang gapo? Yang tercerai daripada bina mufrad hak asal. Wema bercerai saat ni tu bentuk tambah, bentuk kurang dan bentuk tukar baris. Kita tengok di sana. Ya ada sebab gapo dah? Ya jamak taksir tu ya bagi pula kepada beberapa bahagian saat itu. Abang tu dia kata di sini jamak taksir tu makna dia tu kita tengok lagi kitab Kawakib sikit. Ya, kitab Kawakib sikit dia nak royak atas sini. Jamak taksir ni ya ta wa huwa ma taghayyara fihi bina'u mufradihi bi ziyadatin aw naqsin aw tabdil syakl, iaitu jamak taksir iaitu satu kalimah berubah pada kalimah tu oleh bina mufrad, berubah oleh kalimah saat ni tu oleh bina'ul mufrad, oleh bina'ul mufrad. Mana tanah kalau bahasa orang guru saya terjemah tu ia pecah ni pecah daripada asal.
Mana terpecah pada asal tu, asal ia bina mufrad ia lagu ning, maka apabila ia wak jadi jamak, ia pecah daripada asal tu lah. Lepas ia pecah-pecah saling tu wa emo dengan zaidah di atas asal. Bentuk ziyadah, mana bentuk tambah. Tambah ke apa? Tambah huruf. Seperti ke apa? Karajulin, seperti lafaz rajulin. Mufrad ia rajulun. Rajulun. Apabila ia pecah daripada bina mufrad jadi rijalun. Tambah tu. Tambah dia panggil tambah huruf saat ni tu. Tambah huruf. Tambah ke apa saat ni? Tambah alih tu lah. Rajulun rijalun. Jabalun jibalun. Tu dia tambah, bentuk tambah. Au atah. Atah pada mana ni? Atah pada ziyadatin au naqsin. Dia baca dengan ja jugalah sebab atah dengan maktuf ni kena turut ke mari. Au naqsin ataupun kurang. Tu kurang bina saat ni tu. Kurang bina huruf saat ni tu. Seperti apa? Seperti kitabun. Apabila jadi kurang kutubun. Yazhar alih. Tu bentuk dia tu, rupa dia tu. Rupa pertama, rupa bentuk tambah di atas huruf asal. Bentuk yang kedua iaitu kurang di atas huruf asal. Kitabun jadi kutubin. Tu. Kitabun jadi kutub. Ataupun tabdilan. Atau kepada ziyadatin belakang tu. Atau tabdilan ataupun tukar. Tabdili syaklin. Ataupun tukar apa ni? Tukar baris. Bina saat itu duduk sepatula, tapi tukar baris. Seperti asadun jadi usud. Asadun jadi usudun. Itu dia. Hak lain lagi kiyah tu lah. Hak lain lagi kiyah lah. Tu ai panggil kata jamak taksir. Jamak taksir dia mau tanya mudah-mudah makna kan? Iaitu kalimah yang pecah daripada bina mufrad. Pecah saat itu ada 3 bentuk. Bentuk pertama bentuk ziyadah atau zaidah di atas bina asal. Zaidah di atas bina asal, seperti lafaz rijalun, seperti lafaz rajulun pada mufrad. Apabila dia pecah jadi rijal, jabalun, jibal. Tu. Yang kedua bentuk kurang. Kurang saat ni tu kurang pada bina itulah. Seperti apa? Seperti kitabun jadi kutubun. Tu. Dan bentuk juga bentuk tukar baris. Bentuk tukar baris. Seperti kitabun jadi kutubun. Asadun jadi usudun. Tu. Itulah kita tengok. Nak panjang lebar tu kita kena tengok lah dalam bicara khusus dalam masalah ni. Hak di sini kita nak apa? Nak kata jamak taksir ni ketika rafa' dengan dhammah juga. Rafa' dengan dhammah juga. Munsarifan kana au ghair munsarifin. Hak boleh terima tanwin ataupun tidak boleh terima tanwin. Supaya apa? Supaya dengan dengan isim mufrad tadi juga. Ya ada di sana ada hak terima tanwin, hak tak boleh tak terima tanwin. Gapo tanwin ni ustaz? Kalau ada orang tanya kita. Apa tanwin ni? Tanwin tu kita sebut tu pandai dah. Tanwin tu asal makna gano. Tanda dah. At-tanwinu pada fil lughati bermakna at-taswit. Membuat suara. Yuqal nawwana at-ta'iru. Mensuaralah oleh seekor burung. Ai idza sawwata, apabila ia kukuk. At-taswitu nawwana at-ta'iru bermakna idza sawwata, apabila dia bersuara. Bahasa Fatani ni panggil berkukuk lah. Apabila dia kukuk. Tu. Nawwana. Tu pada logat tu cakap lagu tu lah. Pada logat tu. Nawwana ta'iru. Apabila dia idza sawwata, apabila dia mensuarakan. Apabila dia kukuk lah. Tu. Tanwin pada logat tu makna taswid. Tetapi kita apabila kita jumpa kalimah muasirah sekarang ni, kita kata apabila luruh orang Arab duk kecek dan taswitul intikhabat. Taswitul intikhabat iaitu apa? Iaitu kita kena pergi buikan suara pilihan. Dia guna taswid juga. Tu panggil taswid di situ tu pada logat tu makna
kita mengeluarkan suara kita tu. Taswitul ikhabat tu mana kita giwikan suara kita kepada orang tertentu. Kan lihat tang tu lah. Pai lihat tang sama cik safha putan tu. Ai panggil bahasa Arab panggil taswitul intikhabat. Ai panggil supalah dengan tanwin tu. Tanwin tu asal makna taswit, iaitu memberi suara, mensuarakan. Wa fil istilah pada istilah tanwin makna kan? Nunus sakinah talhaku akhiral lismi lafdhan wa tufarikuhu khattan wa waqfan. Mana kan? Nun tanwin tu iaitu nunus sakinah. Nun sakinah tu yang diikutilah ia nun sakinah tu akhir isim. Dia saat ni duduk di akhir isim. Lafdhan pada lafaz. Mana? Pada lafaz tu, pada kita melafazkan satu perkara, bunyi nun di akhir isim tu. Rajulun. Pada lafaz tu bunyi nun. Rajulun. Zaidun. Bunyi rupa nun. Sebab apa? Nun mati dah. Tu asalnya Zaya nun. Tu. Zaidun. Tapi wa tufarikuhu khattan. Apabila tepat tulis saat itu mengekali khat, iaitu nun lah. Dhammatai, fathatai itu, iaitu dua dhammah tu lah, baris tanwin tu. Apabila tepat tulis dia tinggal kesel je, itu baris tanwin. Tapi pada sebut ten ini, pada sebut ten ia talhaq, ia ikut di akhir isim saat itu dengan cara sebut ten itu muzahirkan nun panggil nunus sakinah. Nun yang mati saat itu. Masalah ni ulama tajwid ni ambil penting ni. Yang ambil penting masalah ni. Saya panggil tanwin. Seperti Muhammadun, kitabun, muslimatun, fatimatun, apa kata lagi lah kalimah-kalimah yang menunjuk atas tanwin tu. Di akhir dia panggil nunus sakinah. Maka dia kata jamak taksir hak munsharifan kana aw ghair munsharif. Hak kita boleh terima tanwin dan tidak boleh terima tanwin. Kita mari tengok gapo. Wazalika nahwu qala ashabu Musa. Qala ashabu Musa. Berkatalah oleh gapo? Oleh ashab, sahabat-sahabat bagi Nabi Musa. Kita nak ashab tu dia mufrad dia sahib. Apabila jamak taksir jadi ashab. Ni tambah ni. Ziyadah di atas asal. Asal sahibun. Maka apabila ia jamak jadi ashab. Qala ashabu Musa. Qala ashabu Musa. Itu dia. Maka ashab tu dia dia jamak taksir rafa' dia tu marfu'un wa alamatur raf'i ad-dhammatu wa alamatur raf'ihi ad-dhammatu. Lepas tu orang tanya, Ustaz, geno dia tak baca dengan tanwin qala ashabun Musa. Geno tak baca gitu. Tu. Hak ni kembali kepada ayat asal. Tengok atau qala ashabu Musa tu Musa tu i'rab dia gapo? Jadi mudhafun ilaih. Kalau gitu ashab saat ni tu dia tu bukan fa'il saja, dia mudhaf pula. Sebab dia nak gi idhafah kepada Musa tu. Maka i'rab dia qala fi'lul madhi. Fi'lul madhi mabni 'alal fath. Ashabu fa'il. Maka fa'il marfu', hukumnya rafu'. Rafu' apa ni? Rafu' marfu' bid-dhammati. Wa 'alamatu raf'i ad-dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf, Musa mudhafun ilaih. Apabila ia nak gi mudhafun ilaih pula, saya royak kata tanwin dengan alif wal lam ia tak berhipung. Satu ketika baik itu juga tanwin dengan idhafah kita berhipung juga. Apabila tepat ia asal dia boleh tanwin, maka apabila ia idhafah ia tak boleh tanwin. Itu dia. Habis itu. Wa masakinu tardawnaha. Wa masakinu tardawnaha. Tu dia. Wa masakinu tardawnaha. Tu masakin tu. Masakin saat ni tu syahid kita tu. Asal dia maskan. Maskanu. Maka apabila dia jamak taksir jadi masakin. Masakin. Lepas tu apabila dia duduk di dalam jumlah,
Dah apabila you duduk di awal jumlah tu. Masakinu saat ni tu i'rab jadi apa di sini? Masakinu tu al-waw harfu at, masakinu ma'tuf ala abaikum marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammatu fi akhirih wa wajhu taksir mufraduhu maskanu. Mufraduhu maskanu. Ni ayat duduk dalam surah apa ni? Ayat duduk surah Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Dia kata wa masakin tu yang ma'tuh ataf di atas apa ni? Ataf di atas aba'ukum. In kana aba'ukum dia isim kepada kana, maka masakin tu ataf pada situ maktufun alaih duduk tempat rafa', maka ataf pun dia kena baca rafa' lah. Tu masakinu tardawnaha. Masakinu tu dipanggil jamak taksir tu sebab ia asal mufradnya maskan. Tu dia. Wa min ayatihil jawar. Wa min ayatihil jawaru fil bahri kal ahlam. Ayat ni surah apa ni? Hak ni surah surah apa ni? Hak ni surah Asy-Syura ni. Ni surah Asy-Syura. Kita mari tengok. Al-jawab saat ni tu mubtada muakhar. Wa alamatu raf'ihi marfu'un wa alamatu dhammatu muqaddaratun 'ala al-ya' al-mahdzufah للتخفيف منع من ظهورها الثقل وهو جمع التكسير مفرده جارية. Tu dia. ومن آياته الجوار jawari, tapi ya asal dia jariyah, maka jamak taksir jawari. Jawari, maka ya apabila jamak taksir di sini ya marfu', ya rafa' saat itu dhamma hak muqaddar. Dhamma hak muqaddar di atas ya tu ya asal jawari. Tu jawari saat itu setengah daripada tandaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, iaitu al-jawari. Jawari makna mana? Mana as-sufun, makna kapal duk belayar di atas air laut tu. Wa min ayatihil jawaru fil bahri kal a'lam. Dalam surah Kahfi pun ada ni al-jawari saat ni tu. Iaitu apa? Iaitu kapal duk belayar di atas air laut saat ni tu. Itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dalam air laut saat ni dia duduk dengan cara tetap. Dia duduk uruh duk buat jadi gitu tu, boleh belayar pergi mari saat ni. Tu hendak jaga belaka, sedangkan dia tak ada umdah, tak ada tiar, tak ada gapo pun, tapi boleh pergi dengan cara cepat, tepat molek. Boleh pergi cara tetap molek. Tu dia. Syahid kita nak di al-jawar sebab asal dia jawariyun. Maka di sini dia panggil rafa' juga. Rafa' hak muqaddar. Rafa' hak muqaddar. Sikit lagi, wa fi jam'il muannatsis salimi. Yang ketiga iaitu alamat rafa' juga, ia duduk di gapo di sini? Ia duduk di jamak muannas salim. Dan jamak muannas salim tu bab besar juga dah. Bab besar juga jamak muannas salim ni. Jamak muannas salim ni, gapo jamak muannas salim tu? Dia kata sini wa huwa ma jumi'a bi alfin wa ta'in mazidataini. Bagai kalimah dijamak ia dengan apa? Dengan sebab masuk alif dengan ta. Alif dengan ta hak zaidah. Nak keluar tu bi alif dengan ta hak asli. Asal baik kalimah tu bukan. Tu dia. Asal baik kalimah tu bukan. Maka di sini kata jamak muannas salim saat ni tu wa ma humila alaih, dan barang yang dia dimulhaq bagi di atasnya, di atas jamak muannas salim. Barang yang dimulhaq di atas jamak muannas salim itu, maka diikut juga apabila rafa' dengan dhammah juga. Rafa' dengan dhammah juga. Seperti apa? Wa dzalika nahwu. Nahwu ni lagu mana i'rab dia? I'rab jadi khabar pada mubtada mahzuf. Mahzuf ke mana? Wa dzalika. Dan demikian itu kata jamak muannas salim tu ketika rafa' dengan dhammah tu seperti apa? Wa dzalika nahwu seumpama idza ja'akal mu'minatu.
apabila datangkan akan dikau oleh orang mukmin. Apabila datangkan akan dikau oleh orang mukmin. Al-mu'minatu tu orang panggil apa? Orang panggil jamak muannas salim tu. Sebab apa? Sebab alif dengan tak tu iaitu alif tak hak zaidah. Sebab ia asal mukmin. Apabila kita nak buat jamak hak menunjuk di atas perempuan muannas salim, iaitu dia saat ni tu masuk alif wa ta. Maka syarat nak buat jamak muannas salim tu dia kena alif wa ta hak zaidah. Tapi kalau alif tak hak asli daripada kalimah, hak tu tak boleh hukum kata dia tu jamak muannas salim. Nah, tu seperti apa? Seperti baitun. Jamak jadi abiyah. Hak tu alif wa abiyah di situ tu iaitu apa? Alif tak tu zaidah. Tu itu juga sautun aswat. Tak tu ai panggil tak asli. Baik itu juga auqat, waktun, auqat. Tu bukan. Tu ai panggil jamak taksir. Maka hak nak di sini atau apabila jamak muannas salim hak dia saat ni tu tambah alif wa ta hak zaidah. Al-mu'minatu tu ya zaidah tu. Sebab ia asal dia mukminun, tak ada alif wa ta pun, tak ada tak pun. Tu dia. Wa ulatul ahmal, wa ulatu. Lafaz ulat tu ulatu tu dipanggil mulhaq bagi jamak muannas salim. Mana mulhaq ni bagai yang diikut pada hukum saat ni tu hukum muannas salim lah, jamak muannas salim lah. Mana kata apabila ketika rafa' dia rafa' dengan dhammah juga. Dia tak baca wa ulati, dia baca wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Ni sakut paut dengan para puan ngandung ni, wa ulatul ahmal, dan perempuan yang bunting yang mengandung saat ni tu. Ajal dia, edah dia kan? Ajaluhunna ayyadna hamdahunna. Edah dia saat ni tu iaitu apabila ketika ia beranak dah saat ni tu, maka edah dia tu lepas pada beranak tu lah. Ni masalah fiqh ni. Masuk dalam masalah fiqh ni. Hak kita syahid kita nak ulat tu. Lafaz ulat tu dipanggil mulhaq bagi jamak muannas salim. Dia tak baca wa ulati, dia baca wa ulatul ahmali. Tu habis itu. Hak tu gapo? Hak tu lebih besar bagi jamak muannas salim ketika rafa' dengan dhammah, dan mulhaq bagi jamak muannas salim pun ketika rafa' dengan dhammah juga. Wa fil fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan tempat yang akhir iaitu fi'il mudhari' hak tidak berhubung di akhir sesuatu pun. Ketika rafa' dengan dhammah juga. Sebab fi'il mudhari' ni kan apabila ketika rafa' tu itu apabila ia tak masukkan apa? Ia tak masuk amil nasab dengan amil jazm. Tu dia. Dan dia saat ni tu tidak berhubung di akhir sesuatu. Maka ketika itu apabila rafa' ketika fi'il mudhari' ketika rafa' dengan dhammah. Rafa' dengan dhammah. Wa dzalika nahwu. Wa fi tu wa tu harah athah tu fi harah ja al fi'li majrur al mudhari' sifat allazi po sifat lam panggil harfu jazaa lam yattasil. Tengok fi'il mudhari' apabila masuk jazaa dia baca dia bagi sukun selalu dah. Lam yattasil. Supaya kita baca surah Ikhlas tu lah, surah Kulhu tu lah. Lam yalid wa lam yulad. Supaya tu lam yattasil bi akhirih syai'un. Yattasil fi'il mudhari' sukun bilam, majzumun bilam. Tu syai'un fa'il tu fa'il bagi yattasil. Seperti apa? Narfa'u darajatim man nasya'. Narfa'u darajatim man nasya'. Wallahu yad'u ila daris salam. Narfa'u saat itu rafa'a yarfa'u. Apabila nak menunjuk kata dia tu masuk jamin nahnu, amin nahnu, maka kita kena tahu narfa'. Supaya apa? Yadrib, nadrib. Kita kata gitulah. Yashrab, nashrab. Kalau yashrab, seorang yang makan. Kalau nashrab, kami yang makan. Yarkab, narkab. Narfa'u darajatim man nasya'. Narfa'u
darajatin man nasya. Tu dia. Narfa'u darajatin man nasya. Maka alamat rafa' dia apa ni? Alamat kata dia saat ni tu sebab dia tak berhubung di akhir sesuatu. Apabila dia berhubung akhir sesuatu, dia pakai hukum lain pula. Nasya bagi tu juga. Ai panggil fi'il mudhari' ke? Asal pada sya'a yasha'u. Nasya'un. Tu. Wallahu yad'u ila daris salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala serukan mereka itu kepada Darussalam, kepada apa? Kepada syurga. Yad'u, ai panggil dhammah juga tu. Yad'u. Asal da'a yad'u. Ini dhammah hak muqaddar. Dhammah hak muqaddar. Sampai dia kata yad'u fi'lu mudhari'in marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Kerana sunyinya fi'il mudhari' saat itu daripada amil nasab dan amil jazim. Maka alamat gapo? Alamat rafa' lagu mana? Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal waw. Iaitu alamat rafa' dia dhammah juga. Dhammah muqaddar di atas waw. Mana'a min zuhuriha as-siqalu. Tegahlah daripada nak zahir dhammah muqaddar saat itu, iaitu sebab berat. Tu dia. Yad'u. Arak tu dia beci kalau misalnya berat-berat tu, sebab itulah dia gapo? Dia letak sini rafa' muqaddar di atas waw. Li'annahu fi'l mudhari' mu'tal akhiri bil wawi. Tu dia. Tapi kalau kita tengok apabila fi'lul mudhari' hak hubung isim tadi hak hubung dengan alif tadi tu, hak mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru, sebab alif tu dia uzur. Adapun masalah waw mana'a min zuhuriha juga, tapi as-siqalu, sebab ia berat. Tu dia. Baris waw ni harah berat dah. Nak pergi letak baris dhammah pula, ia berat pula. Maka tindai dua tu orang Arab panggil karahah. Dia beci lagu tu. Sebab tu dia di sini dia panggil rafa' dengan dhammah tapi muqaddar. Muqaddar di atas waw. Habis di situ nah. Tu dia. Maka kita lagi akan masuk pula kata wa ammal wawu fatakuna alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il muannatsis salimi wa fil asma'is sittah. Tu dia, habis situ nah. Maka kita murajaah sikit kata tempat rafa' dengan dhammah tu ada 4 tempat, iaitu ada pada isim mufrad, ada pada jamak taksir, dan ada pada jamak muannas salim, dan ada pada fi'il mudhari' yang fi'il mudhari' saat itu tu tak berhubung di akhirnya sesuatu. Apabila kita jumpa kalimah ning, apabila ia duduk pak rafa', nas kita hukum kata dia tu rafa' dengan dhammah. Tu dia. Maka tu pada pagi yang maha mulia ini kita sudah sekat dululah. Mudah-mudahan kita boleh ambil istifadah bersama. Di akhir kali saya dengan katanya subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.